Okay, so untuk hari ini kita akan ada webinar yang akan disampaikan oleh Dr. Istianah Manzur daripada Mampu. So topik kita pada hari ini adalah ekosistem digital dalam konsep whole of government ataupun selalunya ringkasnya orang akan panggil WGA, iaitu whole of government approach. Which is benda ni sebenarnya dah lama. Kalau kita tengok whole of government approach ni dia started by ada scholar yang mengatakanlah started by Tony Blair's administrative masa zaman 1998 macam tu dekat UK. Masa tu nama dia join up government. So lepas tu dia evolve. Akhirnya hari ni kita jumpa whole of government approach ni. So inilah yang akan disampaikan oleh Dr. Istianah. Okay, sedikit pengenalan mengenai Dr. Is. Dr. Is sebagaimana kita tahu adalah daripada Mampu, daripada bahagian pembangunan strategi dan arkitektur ICT iaitu BSA, dan beliau merupakan SME bagi bidang pengurusan strategi ICT. Dr. Is ni pengalaman dalam bidang dalam kerajaan ni dah 22 tahun 6 bulan. Dan bidang kepakaran Dr. Is adalah pengurusan strategi ICT dan juga EA, Enterprise Architecture. Okay, orang-orang yang selalu terlibat dengan EA mesti dah familiar sangat dengan Dr. Is. Dan Dr. Is ni started buat EA since 2016, iaitu dah 4 tahun lah. Okay, so rasanya itu sedikit pengenalan tentang Dr. Is. So kita pun dah ada dah tahu yang whole of government konsep ni. Untuk tahu lebih lanjut, seterusnya saya serahkan kepada Dr. Is ya. Silakan Dr. Is. Okay, terima kasih Jaja atas introduction. Okay. Terima kasih juga kepada Jawatankuasa Pujasa ya yang menjemput saya lah untuk sharing hari ni ya, sharing. Mungkin apa yang saya explain ni ada juga berkait dengan yang telah dilaksanakan di sektor awam dan ada juga yang globally accepted lah ya. So itu perspektif yang akan boleh dengar? Perspektif yang akan saya bentangkan lah. Okay. Yeah. Okay. Mula-mula sekali kita define lah, kita tengok definition ya daripada pelbagai, ada scholars, ada juga daripada consultant ya, dan juga implementer which is ke Singapore. So kalau kita lihat dia punya common aspek yang kita lihat dalam WOG ni adalah integrated government across multiple agencies untuk perkhidmatan under public services. So in the government nowadays kita sekarang ni dah ada, kita define lah ya, kita kata whole of government Malaysia kita kata sebagai menggambarkan perkhidmatan digital bersepadu dan terangkum. Yang ni maksudnya kita sekarang ni tengah buat e-government, government ya, sekarang ni dipanggil digital government. So yang ni lah sebenarnya yang kita tengah cuba untuk ubah ya, transform perkhidmatan digital lah kepada rakyat ya, dan juga industri dari segi keseluruhan lah semua perkhidmatan awam. It doesn't matter which agencies ya. So nanti kita tengok macam mana konteks dalam kerajaan kita sebut. So yang ni kita dah define dalam perkeliling ya, Microsoft ya. So kalau kita tengok ya, Gartner says ada 5 type of ecosystem lah, digital ecosystem ya. So kalau kita lihat dari segi konteksnya ya, 5 ni beza dia ialah yang pertama tu keadaan kita sendiri, organisasi kita sendiri ya. Dari segi enterprise kita ni ada relation dengan siapa. Contoh kalau data tu siapa yang provide data kepada kita, siapa provide sistem kepada kita, siapa customer kita, siapa klien yang kita address, sama ada G2C, G2B dan sebagainya. So itu juga disebut sebagai ekosistem enterprise ecosystem. Yang kedua ialah sekiranya sesuatu entiti itu mengawal selia industri for example industri manufacturing, industri agriculture, sebagainya, dia juga ada ekosistem. So ekosistem kat sini lebih kepada value chain lah, value chain ecosystem ataupun supply and demand.
So kalau kita kena tahulah, kalau kita jaga industri itu, kita kena tahu the whole ecosystem, who are the players, siapa yang kita kena govern, what are the rules and regulation yang kita kena make sure that everyone have to follow. So kita kena tahu lah ya, itu dipanggil industri ecosystem. Ecosystem juga boleh dilihat dari perspektif business model. Macam mana dari kita kata business model? Saya bagi contoh ya. One of the example business model, kita punya platform lah, contohnya macam kita ada perkhidmatan cloud computing ya. That is a platform lah. Dan kita jadikan cloud computing sebagai satu model perniagaan. So kita kena tahulah, untuk kita nak laksanakan platform ekosistem tu, apa yang kita kena jaga, kawal dalam the whole ecosystem tu. Players dia, providers dia kan, dari segi payment macam mana, business model macam mana kan. So semua tu kita kena tahulah. Itu juga disebut sebagai ekosistem ya. Satu lagi ekosistem is cross industry. Yang ni sekiranya contoh ya, kalau kita tengok dari segi sekarang ni COVID-19 ya. COVID-19 kita ada MySejahtera. Luas pun dah pakai belum MySejahtera ya. So dia banyak juga interrelate agencies lah, ataupun interrelate industri yang kita kena lihat dari segi kesihatannya, dari segi penduduknya, dari segi security-nya, keselamatan dan sebagainya. So interrelate industri ni dia ada overlap because we are actually addressing the common customer. Siapa dia? Rakyat lah sekarang ni ya. Kita address rakyat, tapi pelbagai agensi dan industri kena work together toward a shared goal untuk memastikan supaya COVID-19 ni rantaian dia kita teruskan itu juga disebut sebagai ekosistem. Satu lagi adalah ekosistem yang lebih besar yang mana everyone have to play a role. For example macam sekarang ni, bila kita sebut digital economy, the whole of ekosistem digital economy tu apa dia? So itu lagi besar lah berbanding dengan yang kita lihat in silos tadi tu in the context of pelaksanaan perkhidmatan. Faham ya, ada 5 ekosistem yang boleh kita panggil ekosistem lah ya. So ini adalah digital ecosystem framework yang telah kita bangunkan dan disediakan untuk RMK 12. Ini mampu disediakan di bawah Kertas Kerja Kertas Strategic Digital Governance for Sustainable Digital Ecosystem. Jadi kita submitlah kepada itu dan telah diterima. So yang ni menggambarkan bagaimana kerajaan sekarang ni, digital government lah ya, dia facilitate kepada digital economy yang dinyatakan dalam shared prosperity vision. So kat sini kita nampak in between digital economy dengan digital government tu perlu adanya digital governance yang lihat dari segi how we implement the strategy of digitalization. So kat situ kalau kita lihat ada, nampak ya, ada roles ya, player ni siapa kan. So kalau dia government pun ada, industri ada, akademia pun ada, civil society pun ada. So kalau kita lihat secara keseluruhan, this whole ecosystem is about yang paling besar tadi, yang everyone is in there. So untuk capai the shared goal ni, SDG at the global level, SPV at the national level. So kita kena tengok dari segi what are the values of digital economy that brings to the government ataupun kepada Malaysia lah ya. One of it kita sebut sebagai data monetization. Ini memang penting sangat in digitalization. The core of digitalization is data. So kita kena tengok value data-data ni yang boleh diubah menjadi revenue kepada kerajaan. So dari segi situ sebenarnya kita sebagai agensi yang kadang-kadang menyediakan data, menggunakan data, tapi kita tak monetize data. Yang monetize selalunya syarikat lah ya, swasta. Ada juga yang kita bagi dari segi open data tu is to support dari segi data monetization ada swasta level lah ya. Because the players of digital economy mostly yang tu is on the industry ya, industry. But we play a bigger role lah in this ya. Yang kedua is building digital trust. Building digital trust ni adalah untuk kita ensure that every transaction in the digital space is trustworthy. Ataupun kita percaya. Ini antaranya salah satu yang kita buat is digital ID lah. Of course in terms of cyber security lah.
So yang tu adalah one of the element under digital economy lah. Yang kedua, yang ketiga adalah speed of technology adoption. Yang ni kalau misalnya kita nak prosper in digital economy, one of it is infra. Infra contoh teknologi yang ada sekarang ni belum lagi 5G enable for example So kita sebagai negara yang membangun kena wujudkan ataupun kita kena adopt teknologi tu supaya digitalization tu lebih prosper lah in banyak-banyak area. For example, kata manufacturer kita sekarang ni dah buat dah all the sensors for IoTs, tapi because yang invest tu MNC from other country, so kita sendiri tak ada peluang untuk guna. Guna adalah industri ataupun agensi dekat negara lain. So kalau misalnya kita boleh, contohlah dulu kita tak ada kereta kan, dan suddenly kita build our own car, something like that. So that will prosper the digital economy. Of course lah, ethics in e-business yang ni selalu sebut lah kan, kalau kita barang online dapat benda-benda yang tak seumpama kan, so kena ada ethics lah dalam kita melaksanakan business. So area-area dalam digital government yang support kepada semua digital economy ni adalah macam biasalah kita ada organization, digital service ni yang kita lihat bawah ni kita sebut WOG. Kat sini yang kita nak kena tengok end tu. And then of course our technology and investment. Macam sekarang ni kita tak tengok sangat, kita asyik nampak kalau projek je semua government yang funding kan. Tapi sebenarnya ada juga macam sekarang PFR, and the new one is government partnership kita panggil, di mana kita work together with providers swasta tanpa government sediakan funding. The funding is from the private, but the supply of customers is from the government. So satu model baharu lah yang kita boleh. So ekosistem ini sangat penting supaya apa yang solution yang kita sediakan akan dapat mencapai the objective of the whole ekosistem atau strategi tu So kalau kita tak nampak gambaran keseluruhan kan, mungkin solution kita tu akan terlepas, tak ambil kira dari segi ethics, tak ambil kira dari segi trust, tak ambil kira dari segi skills and talent kan. Kena adalah benda-benda tu So ini adalah gambaran digital ecosystem framework yang kita dah bangunkan lah for Malaysia. So kalau kita tengok definition in the context of Malaysia yang ini pun dalam perkeliling MyGov kita define ekosistem perkhidmatan awam ni apa. Jangan confuse Ada sebut kerajaan, ada sebut public sector, sektor awam, ada sebut perkhidmatan awam, ada sebut macam perkhidmatan kerajaan So yang kita define is perkhidmatan awam. Jadi yang saya JPA dia pandai lah bab-bab ni So kita define perkhidmatan awam ni, dia melibatkan agensi persekutuan kementerian dan sebagainya lah. Negeri pun terlibat. And then at the low level to the rakyat is pihak berkuasa tempatan. Dan dalam masa yang sama kita juga ambil kira entiti lain yang terletak bawah kawalan kementerian. Betul tu, tanah tu kan, one of PFN project lah. So bila kita sebut ni entiti lain tu termasuklah GLC ataupun contoh macam TNB, all the privatization yang pernah buat dulu tu sebenarnya untuk melaksanakan perkhidmatan awam on behalf lah on behalf, sebab dulu dilaksanakan oleh jabatan kerajaan. So kalau kita kata perkhidmatan awam tu ada berapa sektor, ada 4 sektor ekonomi, sosial, keselamatan dan juga aliran lah So apa pula masuk ekosistem perkhidmatan? Tadi ekosistem perkhidmatan awam. The keseluruhan of the macam mana kerajaan ni being missionary of the government. So ekosistem perkhidmatan adalah services, perkhidmatan yang kita berikan. Perkhidmatan yang kita berikan tu kita kata dia ada, kita ada 4 sektor tapi dia ada kluster perkhidmatan di bawah sektor tersebut. So nanti kita tunjukkan apa kluster perkhidmatan. Ada 18 kluster perkhidmatan. So perkhidmatan tu kita tidak define based on agency spesifik tapi lebih kepada
perkhidmatan tu di bawah kluster mana. Ada satu lagi, ekosistem organisasi pula. Organisasi ni adalah agensi lah, kementerian atau jabatan yang melaksanakan perkhidmatan tersebut. So dia akan melibatkan struktur, proses, perkhidmatan, semua sumber-sumber yang kita gunakan, aplikasi dan teknologi. Kat sini we are play the bigger role lah. Jadi kita kata digital tadi, part of it is business, part of it is technology. So kita sebagai F ni memang kena very skillful in application and technology, but at the same time must understand the business aspect as well. Ya. So itu maksud ekosistem. Okay. So secara keseluruhan apa yang kita dah define tadi kita cuba gambarkan dalam bentuk yang mudah difahami lah dan nampak secara holistik. Ya. So kalau kita lihat kat sini, rakyat ni dia the outer layer paling luar. Rakyat ni paling luar lah. So dia adalah beneficiary yang paling besar lah. Dari segi aspek apa, perkhidmatan yang disediakan oleh swasta pun dia diterima. Perkhidmatan daripada sektor awam pun diterima. Dan juga daripada kerajaan negeri pun diterima. Ya. Kalau kita dari segi pendigitalan kita sebut business to consumer. Sebenarnya services ataupun business to business. Ya. B2B. Platform B2B banyak sekarang kan. Ya. Dan dalam masa yang sama ada juga semua perkhidmatan swasta ni yang macam tadilah yang kita privatize kepada swasta untuk rakyat yang dilaksanakan by industri dengan syarikat yang laksana. Tapi govern by government lah. Kementerian dan jabatan govern. Ada juga perkhidmatan-perkhidmatan yang direct from the jabatan kerajaan. So kat situ kita panggil perkhidmatan awam. Ini layer sikit. The government to business dan juga government to citizen punya kategori. Dan jangan lupa kita juga ada government machinery atau government administration. Recently PM kata dia nak digitalize the whole of government administration. So, siapa yang terlibat kat situ adalah mostly agensi pusat dan termasuk juga semua agensi pelaksana lah ya. Agensi pusat ni kena work together juga dengan state government especially on the PBT level ya. So siapa dah integral yang menjalankan pelaksanaan perkhidmatan tu adalah penjawat awam lah. So kita kena tengok juga perkhidmatan government to government dengan government to employee. So mungkin tak pernah dengar lagi yang government to employee. So yang ni ialah untuk menjaga kebajikan kita lah ya, sebagai penjawat awam. How should we receive the digitalization kan? Because of kita punya skill, kita punya workplace, kita punya macam lagi ya. Kemajuan kerjaya. Ya. So 4 sektor tadi ada 18 sub-sektor lah kita panggil ya, kluster. So ini adalah kluster perkhidmatan yang kita telah kenal pastilah. As of now, ini yang kita pegang 18. Mungkin akan berubah selepas diperkenalkan RMK12 untuk digital economy, mungkin akan ada juga kluster-kluster baru yang akan muncul kita tak pastinya. Setakat ni inilah yang kita pegang lah. So masing-masing boleh tengoklah kat mana semua letak kluster mana. Kalau mampu ni definitely kluster sektor pentadbiran awam nombor 3 di pentadbiran awam. Itu mampu kat situ lah. Ya. Okay, ini gambaran keseluruhan ekosistem perkhidmatan awam. So kalau kita recap balik apa yang kita maksudkan dengan digital government, this is the Malaysian concept of digital government lah ya. So kita define digital government sebagai government designed and operated to take advantage of digital data. Saya cakap tadi kan, the government, the core-nya ialah digital data. To buat, to modernize the strategy dengan services given lah kepada rakyat lah ya. Untuk enhance ekonomi as well ya. Lepas tu dalam masa yang sama untuk increase productivity. Sebab kita kata digital government bukan hanya konteks di kerajaan sahaja, kita kata dia juga facilitates dia digital economy. Macam mana kita facilitate? Through our policy lah, polisi-polisi yang kita buat tu demand. For example tadi kan, katalah tak ada demand for new emerging technologies, drone lah, robot lah, robotik lah,
IoT lah, sensor semua tak ada. Tapi kalau kita create a policy saying that all the plantation in the country must use IoT to gather the data untuk dia manage kan. So kalau kita create tu, definitely rantaian nilai tu akan berkembang untuk kita adopt the new technology. Kita ni sebenarnya play a vital role lah untuk create the demand. Katalah macam sekarang ya, COVID-19, okay, semua student belajar cara e-learning kan. Tak kisahlah you sekolah rendah ke, sekolah universiti ke. So apa prosper kalau kita buat that policy is in terms of the device kan. Device yang kita nak guna untuk e-learning tu dengan dia punya macam-macam lagi yang sekeliling ekosistem of e-learning tu akan berkembang lah. Kan, agensi-agensi yang melaksanakan polisi dari segi e-learning tu kena adopt a new ways of how learning is being done through digital lah so, macam-macam sekarang sebab bila digital dah tak macam kat sekolah, dia orang boleh control in terms of what kind of knowledge ataupun yang disampaikan, right? So kalau digital medium ni, content is very important. Ada tak sekarang kita punya jobs market sebagai content creator? Kan? So mungkin itu kena prosper lah kan lepas ni. So kita kata kena build expertise lah dekat that area pula. Be ready on that. Faham tak pasal content ni? Which is the whole of new era lah kalau kita ikutkan sebagai ekonomi kan. Okay. Ini kita sebut digital government lah. This is one example of ecosystem in the business model lah. Kalau kita kata kita nak wujudkan universiti kat Malaysia kan, kita decide kita kata okay 18 is not enough, we want more. Sebagai pegawai membangunkan polisi untuk mewujudkan universiti, you have to look into the model of university itself. Kalau universiti biasa lah contohnya, bukan universiti health university kan, yang universiti hospital semua tu. This is the basic needs of university lah. 6. So ekosistem dia apa? Ada 6 tu. Satu, dia mesti ada campus. So they have to have a campus management. Now campus management ni must have an application untuk support kepada how dia nak digitalize the management the campus, right? So dia akan bergabung bersekali dengan physical management first campus, right? Macam mana nak buat? Macam BNB macam-macam lah ya. Yang kedua is fundamental structure lah, yang ni mesti kena ada macam mana universiti tu nak bawa diri dia as a, what kind of universities kan. Then because of that dia kena ada affiliation program dengan universiti yang similar kepada nature yang dia nak buat tu. So, ada research university, ada hospital university, ada macam-macam universiti lah ya. University kan. Yang ketiga extended activities. Yang ni kena ada lah universiti selalu ada group in what, ada group in sport, ada group in apa, ada area mana yang dia nak tambah sebagai extended activities yang dia work together. Macam contoh Unit 10 dia memang dah ada TND, so dia memang daripada industri universiti kan, yang untuk research dia training dan sebagainya lah. Definitely universiti must have a cost lah. Right. So macam mana nak buat flexible and agile cost management application system so kita kena fikir ya. And then governance of course lah, untuk dia bagi accreditation kepada student-student ni kan, macam-macam lah ya, governance dia kena ada. And then of course operation lah, operation to operate di universiti tu dia kena ada resource, finance dan sebagainya. So when we know about the ecosystem of the whole university's operations, so kita boleh anggarkan untuk mewujudkan satu university ni, how much do we need to invest kan, and what are the preparation so that the university can be run smoothly. So ini contoh holistically whole of government tu dia tidak mengambil kira. So sekarang ni dah ada universiti yang without premise, right? Open university.
Macam mana pula macam tu kita nak lakukan? Walaupun semua elemen ni ada, mungkin dari segi kampus dia tak ada kan. Yang kedua, ni contoh satu lagi yang government in nature lah ya. Yang ni ialah contoh paling mudah lah semua orang faham pengurusan murid. Right. So, bila pengurusan murid, data-data pengurusan murid ni kita kena tahulah dari mana data-data tu kita collect ya. Data apa yang kita collect dan institusi mana yang ada data-data tersebut. Okay? Contoh pelajar. Definitely you have to work together with JPM, right? So kita kena lah properly. Of course, family as well. Pengajar ni kita ada SPP kan? Siapa yang pengajar lah yang diregister dengan SPP. Kalau higher education macam ni pula kan? And then kita juga ada sekolah-sekolah di negeri, especially yang sekolah lama, sekolah pondok, sekolah yang swasta dan sebagainya ya. Dan institusi pendidikan ni kat manalah premis tu kita sediakan, ada macam-macam institusi pendidikan yang kita dah sediakan dekat negara ni ya. Yang kerajaan make sure to govern the whole of industry of pengurusan sekolah ni lah ya, pengurusan sekolah. So dekat situ macam mana kita nak sediakan the solution ni? Contohnya kita ada multiple channels. Kan ada macam-macam channel yang kita sediakan untuk address the pengurusan murid itself. Sekarang ni dengan exam dah online, dengan penaksiran dia dah macam-macam jenis penaksiran, mungkin kita tak boleh confine dia dengan apa aplikasi yang dah ada. Kena bertambah maju lagi lah, kena fikir lebih lah macam mana cara kita nak buat supaya benda tu transferti. Kementerian tak limit ya. So kalau kita tengok dari segi data belakang tu, back end tu kita lah yang kawal, because data government kena control, kena jaga. Tak kisahlah sama ada data-data tu kita simpan dekat premis mana pun ya. Betul. Data sharing belum lagi. Kita masih lagi kat tahap untuk kenal pasti mana data-data kita yang kita define. Sebab yang ada sekarang file kan, tapi data kita tak classified. So kita nak define supaya macam mana kita nak classifykan data-data kita able to be shared. Nak ubah perundangan-perundangan peraturan kita supaya boleh share. So kalau tengok kat sini memang kita perlu semua ni. So what do they have to do? Ialah kita tengok level apa yang kita boleh classifykan data. Tak boleh sama dengan file. So katanya, yang tu CGSO dengan Aksa tengah tengok lah ya. Best we govern the data in the country. Sebab ada data-data ni yang open, yang kita boleh simpan dekat public cloud. Kan? So, tak payahlah kita simpan dekat tempat kita sendiri kan. Okay. Ini contoh ya, pengurusan murid. So untuk kita sediakan semua perkhidmatan yang kat depan dan itu semua perkhidmatan ya, dah depan perkhidmatan. Ini adalah how to support the whole system, bukan hanya setakat education tapi semua data-data yang ada dekat negara ya. Tapi yang kerajaan punya lah. So we are supposed to have ini gambaran ya, ilustrasi maksudnya yang kita ilhamkan, yang kita hendakkan. We have a lot of registry yang kita sekarang ni tengah tengok dengan semua kementerian agensi, how they manage their own registry data ya. Macam mana dia secure data dia. Kata tak boleh kongsi pun semua kan, tapi sebenarnya boleh dengan kebenaran. Maksudnya security part tu memang kena tahu level mana dia nak. Kalau ada 5 level, adakah rahsia tu dari dulu ataupun rahsia tak nak jadikan dia terhad level berapa macam tu ya. So dalam masa yang sama kalau kita tengok yang kelabu ni is actually the data yang kita guna supporting kepada registry itself ya. Dalam masa yang sama kita juga ada link dengan data-data private ya. So kena make sure lah the security of the private and public data sharing. So once kita dah dapat semua data ni, of course we want to use intelligence So kalau kita tengok for the next 5 years, kita punya fokus memang kepintaran data.
how kita harvest all the data that we have so that dia boleh bantu in terms of efficiency of services, boleh buat keputusan yang lebih bermakna kepada rakyat dan juga kepada kita sebagai penjawat awam seperti itu. Dan barulah kita sekarang ni dah ada consolidated services in terms of rangkaian, shared services, back-end, PDSA, cloud computing, kita kena leverage. Kalau kita tak leverage on the optimization cost of government operations, kita ni ketegak, degil. Nak buat juga sendiri sebab okeylah kementerian ni banyak duit. Tapi kalau kita tengok semua all the funds to come from one fund je kan, government, semua daripada yang tanggung kerajaan. So yang sekarang kita tengah work towards security juga is our digital ID lah. Kita masih lagi membangunkan pelbagai perkhidmatan di bawah my government together dengan industri juga lah, dengan juga agensi-agensi yang berkait. So kita ada 3 views tu, citizen pun ada, public sector pun ada, business community pun. Sekarang ni kita dah ada Malaysia BIS ataupun kita panggil SME untuk register information. So dekat situ macam mana kita nak implement the blockchain untuk make sure that data-data yang bergabung banyak ni is really connected and benar. So kita ada propose untuk government to have our own CA lah ya, Certification Authority for Transport Center. So sekarang ni kita luar kena bayar. So if we our own Certificate Authority, murah lah untuk kita operate. So ini ada gambaran architecture macam mana kita nak ada keseluruhan dari segi whole government tu nak manage data dia, perkhidmatan dia ya. Provided we know about the ecosystem of all the cluster, government cluster. Okay. Dari segi government wide strategi ni, sebenarnya bila kita nak buat government, kita kena tengok interoperability. Interoperability is very important in terms of make sure that everything is integrated. Sama ada dia dari segi, kalau tengok kat atas ni kerajaan digital ni, sama ada dari segi impact kesan outcome ataupun KPI dia lah kita kata sekarang ni kan. So adakah impact dia tu betul-betul nampak jelas dekat penerima benefit sama rakyat, industri ataupun community. So kita kena tengok dari segi aspek itu juga. So daripada situ barulah kita jajarkan kepada perkhidmatan-perkhidmatan yang kita sediakan untuk mencapai matlamat tersebut ya. So perkhidmatan ni ada 2. Satu perkhidmatan yang digital, satu perkhidmatan yang bukan digital. So di bawah EA, MyGov EA, kita dah kenal pasti dah ada 209 jenis perkhidmatan. Ya, secara generalnya ada 209 perkhidmatan yang kerajaan sediakan. Daripada perkhidmatan-perkhidmatan ni, boleh kita kategorikan perkhidmatan yang mana yang masih lagi kaunter ke telefon, yang mana kita dah sediakan secara digital. Secara digital ni kita kata bukan hanya online ya. Online is one of the digital service. Mobile pun kita panggil digital service juga walaupun tak sediakan online, but disediakan through mobile service kan, mobile apps, still a digital service. Ataupun maybe you sediakan peranti lah, you sediakan the application tu plus the peranti secara contoh. Macam dari segi kesihatan, you sediakan how to collect data kesihatan pribadi. Dan juga perkhidmatan yang kita gunakan sensor macam dari segi kawalan cuaca ataupun dari segi pertanian so aspek-aspek yang kita guna ataupun dari segi sekarang keselamatan CCTV dan sebagainya semua guna sensor seperti itu. So itu kita kategorikan sebagai perkhidmatan digital. Tapi untuk khusus kepada atas talian, kita kena sediakan perkhidmatan yang end-to-end. You don't have the number yet. Ya, tahun ni kalau tuan-puan memang terlibat dengan kajian end-to-end, then finally we might know berapa sebenarnya perkhidmatan end-to-end yang kita kena ada. Kenapa kita panggil end-to-end? Sebab dalam satu agensi, bila kita gunakan government ecosystem tadi, proses dia tu mesti bersambung. Tak kisah ada agensi mana lah sebenarnya, kalau kan agensi A and B yang ada kan, yang belah sini ni.
ataupun memang dalam agensi itu sendiri. Kita masih panggil MTN lah. Kat situ dah sebenarnya whole of government berlaku. Kalau macam sekarang ni, kalau kita tengok dari from the customer perspective lah, saya nak bagi maklumat saya kepada kerajaan sekali saja. Possible ke tak possible? Saya sebagai individu, rakyat lah, individu. Saya sebagai family. Saya sebagai owner of a business. Saya sebagai, macam-macam lah saya sebagai kan. Tapi kalau kita lihat, dia punya maklumat yang kita collect tu sama. Right? So, why don't we have one for rakyat untuk masuk dan bagi dan semua orang punya maklumat yang sama tu. Kalau kita update sekali, semua orang dapat update sekali. Contohlah kita bersalin tahu. Tahun depan bersalin lagi kan, tahun depan bersalin lagi kan. So, berapa kali nak isi borang sekolah kan? Ada kata adik-beradik belum claim lagi in terms of tax dan sebagainya. So, kalau kita update sekali dan everybody be updated properly, itulah tujuan kita ada di dalam. Of course, perkhidmatan ni akan juga berkait rapat dengan data. So, sangat penting ke sekarang ni, bila orang tanya alamat, betul. Siapa yang owner kepada alamat? Baru masing-masing kan. Tahu siapa yang jaga alamat itu. Nak tanya utilities ke, nak tanya JPM ke, nak tanya hukum ke, nak tanya pelik lah macam-macam kan. So, siapa sebenarnya which updated address yang kita kena pegang. So, kat situ kena adalah the details of standard in terms of taxonomy, keselamatan dia, macam kita structure kan. Kita kena ada. So, kita buat juga yang ni bawah ni. Dan kita sekarang ni tengah cuba dapatkan through the kajian dan taxonomy. So, kerjasama semula kalau okey, bila kita sebut code of government ni tak lari perkhidmatan, dua jenis perkhidmatan. Satu yang vertical, agency spesifik, yang satu yang horizontal, yang common services yang saya sebutkan tadi. Ini adalah antara 20 common services yang kita kena pasti setakat ini yang boleh kita buat form-form dia ni satu je ataupun less than 10 lah. Itu melibatkan semua kementerian, pelbagai kementerian. Contohlah macam kita masuk dekat banking kan, internet banking kan, kita masuk akaun kita kat situ lah ada kita punya saving, kat situ ada kita punya credit card, kita punya investment, kita punya macam-macam lah ada kat situ kan. So, kalau kita boleh masuk dekat satu portal, say government portal, kita nak register tu lah sekali register. Register tu kita akan dapat apa register kita ada. Kad pengenalan, kalau berset start daripada berset lah, berset, kad pengenalan, lesen, apa lagi, tax, macam lah kita dapat register kan. Kena lihat balik semula. Jadi kita kata tu perkemaskan perkhidmatan kerajaan tu, kita kena sama-sama lihat balik semua. Kalau kita tak duduk sama-sama dan lihat balik semua, memang tak jadi lah. Dia akan jadi ada 14,000 perkhidmatan, 14,000 form pendaftaran. So ini contoh yang vertikal, kita ambil bekalan makanan negara lah. So kena tahulah ekosistem bekalan makanan negara ni bawah sektor ekonomi. Dia punya subsektor dia pertanian dan perdagangan. Now, agriculture is a business, right? So, domain dia ialah pertanian. Who are the players? Tanya ni banyak player dia. Kan? MOA definitely, right? Tanah, berkaitan tanah. Berkaitan jual beli, e-dagang. Berkaitan supply and demand kan. Kalau kita jual kat luar negara, kita ekspor, ada trade punya facility lah So kalau kita lihat dari segi satu ekosistem, siapa yang nak mohon budget? Nak sediakan perkhidmatan bekalan makanan negara ni, siapa? Berapa nak sediakan budget untuk sediakan? Katalah kita buat consolidated form untuk
20 proses ni, tak semula proses kan, mana yang terlibat je lah. Tapi kita sediakan untuk kita sama-sama build one. So kata data collection untuk pertanian sekali je. Siapakah petani, petani apa, tanam apa, kat mana, plantation, semuanya. Itulah sekali lah. Kita kena tengok balik lah macam mana proses kita nak buat vertical plus horizontal services. Itu dipanggil whole of government. So yang ni sebenarnya masa kita design tu, kita kalau kita tak tengok dari segi apa perkhidmatan yang perlu ada dari perspektif pengguna, bukan perspektif pembekal. Maksudnya kita ni pembekal perkhidmatan. Selalunya bila kita buat user requirement, kita akan tanya pembekal, okay, you nak macam mana semua. Dah tak kita tanya pengguna. So mungkin kena ada dulu sekali lah. Pengguna kena tanya, pembekal dulu tanya. Gartner predict Gartner predict, dia kata the future of application is integration. Betul tak? Kalau kita kumpulkan perkhidmatan-perkhidmatan yang dah ada sekarang ni, application yang kita dah bangunkan sekarang ni, ada tak lagi perkhidmatan yang tertinggal yang kita tak automate? Kalau ada pun maybe 5 to 10% lah. Tapi bila kita tengok balik, memang kita kena integrate. Tak kisah kat level mana kita integrate. Whether it is a front-end integration or back-end integration or process integration ataupun kadang-kadang melibatkan procedures integration as well. So macam mana kita nak make sure that benda itu happen? Kita sebagai pegawai IT kena aware benda-benda ni tidak boleh hanya melibatkan the technical people sahaja. Dia kena melibatkan juga consumers dan juga klien ataupun business owners. So selalunya kita ada masalah untuk internal and external to the organisation tu kan. Macam mana kita nak work together tu lah. So ini adalah antara platform-platform yang perlu kita integratekan juga. Jadi kita sediakan solution. Mungkin kita tak nampak pada masa keperluan dia sebab generasi yang guna tu bukan generasi yang IT savvy. Tapi for the near future kita kena plan lah. Sebabnya selalunya pengguna tu yang sekarang ni belum muda tu dia akan jadi pengguna kemudian dia dah mahir dalam semua platform ni. So tengah mikir lah masa kita design application tu. Jadi kita nak make sure that the hybrid platform tu happens lah. Yang tu pun akan memikirkan untuk sama ada kita nak deploy as integrated solution ataupun centralized or decentralized. Itu pun kena tengok juga sebab tak semua bagus. Centralization ni not necessary good. Ada yang area ataupun perkara yang kita kena lihat mungkin is good to decentralize. Contoh macam Huawei ada tunjuk hari tu kan. Data-data being collected by CCTV sebelum ni being transferred to centralized computing Tapi now dia dah buat device that the processing is at the end dekat device itself sebelum dia hantar yang penting saja untuk buat monitoring. So yang tu dah lain lah dari segi how you nak read the data tu kan. So dari segi future application kita kena tengok kat mana sebenarnya kita kena expand, kat mana yang kita boleh consolidate. Right? Walaupun kita tak mahir dalam semua bidang ni, tapi ada orang yang mahir. Jadi kita kena work together, government and private, to come up with a good solution. So, kadang-kadang it's not viable lah for the government to have all the solution operated by the government kan. So itu akan melibatkan bila kita propose the application and technology solution tu, dia akan melibatkan government investment. How the business model to sustain itu kita kira lah semua tu. Siapa yang pernah buat untuk RPA ada tak? Kan macam tu tak biasa dulu. Tapi ada industri-industri yang perlukan RPA ni. Kita tak ada nampak macam siapa nak beli robot ni kan. Itu sebenarnya ada. Tapi kalau misalnya kita sendiri tak buat tak apa. Ada services to be given by the third party yang kita dah govern lah.
In terms of application and teknologi tadi tu, kita kena lihat based on the macam sekarang ni, bila kita kata end-to-end services, definitely belakang dia mesti application kan. Tapi kalau kita sedar, application yang kita bangunkan ni, kita namakan application tu ikut untuk sedap kita lah, senang kita kan. Bila kita nak tahu application ni maksudnya apa kan, macam contoh SPP2 kan, SPP2 buat apa kan, contoh macam tu lah kan, nama naming convention tu. So mungkin sekarang kita kena ada portfolio tu, untuk kita come up with portfolio of application tu, macam ada registration lah of kita punya ID kan. Satu application dia ada registration number dia macam tu. So that is how we go to improve based on sama ada application tu boleh kita profilekan dalam bentuk kategorian ke kan. Macam sekarang ni kita dah ada dah function application function tu kategorian dalam PA. Tapi sekarang ni kita belum lagi come up with the contoh application yang niche area dia untuk kesihatan je. Application yang memang untuk education saja. We don't have that kind of profile. Kalau ada, mungkin ada yang merentas, macam kita tahu tadi kan, all the common application, kita panggil aplikasi sepuluh. Semua orang kalau nak guna digital document, punya dia for example, something like that. So kalau ada yang untuk application untuk analytic for example, mungkin kita ada 2-3 solution, technology solution yang buat analytic for certain purposes. So yang itu kita ada sekarang ni. Jadi bila dia all datang buat apa ni, planning kan, buat planning untuk expand kan, dan services dalam bentuk ni yang baharu ataupun guna teknologi baharu, dia tak ada macam nak refer kepada ni pernah buat kat mana kan, ni siapa buat kan, ini dalam perspektif apa kan, tak ada. So kita panggil lah pelbagai vendor bagi kat kita solution apa yang sesuai kan. So mungkin near future ni kita kena berubah lah kan. Sikit lah. To ensure the integration tadi lah ya. Untuk pastikan supaya interop kita, source code kita punya kan. So kena ada. So yang ni yang kita propose dalam EA untuk ada this kind of profiling ataupun portfolio lah ya. Untuk application. So this one kita sedang bangunkan satu sistem untuk collect data ni semua supaya kita boleh analyze the data nanti untuk application kita. Kenapa kita sebut semua tadi tu? Whole of government lah, digital government lah, apa semua tu is meant for digitalization lah sebenarnya. Kita panggil digitalization. So dalam PKPA MyGov ada 2 perkara yang kita sentuh yang berkait dengan whole of government dan juga digital service ni. Satu, kita kata agensi mesti perkemaskan perkhidmatan yang disediakan. Dia nak perkemaskan tu bukan hanya tengok aplikasi dan teknologi, dia kena lihat keseluruhan dari segi ekosistem perkhidmatan itu. Yang melibatkan mungkin strukturnya kena berubah, mungkin fungsinya kena pindahkan. Kan, buat BPL, business process dia kena tukar. Datanya mungkin dari segi collecting data sebelum tu buat sendiri, mungkin bila data-data yang dah ada tu, you just read from the catalog of the chat company platform. Okay, so itu kita kata memperkemaskan perkhidmatan sedia ada. Dan bila you buat tu, kita kata you kena align your strategi tu dengan services tu pakai 2 prinsip, interoperability dan whole of government yang kita cerita tadi. Jadi kalau misalnya orang suruh explain government lepas ni, janganlah membuat apa tak sebut tak puasa kan. Kenalah jawab dengan tepat yang kita faham So itu dia So ini adalah perkara-perkara bila kita buat di new services, digitalization tu kita kena tanya sebelum kita come up with the ecosystem tu kita kena tanya apa perkhidmatan yang kita nak buat, ekosistem perkhidmatan apa yang kita nak buat tu. Dalam ekosistem tu mesti kita kena pasti data-data yang
kita guna dan kita punya. Of course it being supported by application kan. Dan application tu tak boleh tengok application kita je. Ini juga tengok application orang lain. Ready tak? Kita ni dah beria dah nak integrate dah nak macam tahu kan sebenarnya. Tapi sistem yang kat luar tu tak ready. Contoh macam FTZ yang berlaku sekarang ni macam tu lah. Swasta dah buat itu, buat ini macam-macam. Sekali nak dengan custom kita tak digital. Silah kan. So kena tengok. Sistem kena tengok. Kena transform, kena tengok. Dan of course lah dari segi teknologi. Kalau kita guna the government, kita lah nak share services kan. Kalau kita work together dengan industri, gunalah teknologi yang sesuai. So bila kita buat ekosistem, kena jawab 4 soalan ni. Kalau tak dijawab, nampaklah holistik ekosistem ni. Tahulah perkhidmatan apa yang kita nak buat yang baru ya. Dalam COVID-19 ni benda-benda yang kita tak jangka dah terus berlaku kan. Walaupun sebelum kita dah terfikir, kita rasa macam boleh buat, tapi kita tak buat lagi, macam tak ada driving force untuk kita buat kan. COVID-19 ni kan kena buat, masing-masing dah buat kan. Sebelum kita kata tak boleh buat kan. Sebenarnya boleh. Just share sedikit lah cabaran lah. Kalau kita nak jadi orang yang maju ke depan untuk kita mengubah perkhidmatan-perkhidmatan dalam bentuk digital, so kita kena faham lah cara-cara pemikiran orang-orang yang berubah menjadi digital kan. Sekarang ni mungkin kita jarang buat lah. Ada yang buat mungkin tapi kita jarang buat. Masa kita buat solution, disediakan solution tu dari segi perkhidmatan, dari segi application, dari segi teknologi, kita fikir tak nanti orang yang nak guna tu macam ni dia nak adopt. Kalau masa tu kita dah fikir, jadi kita punya design, kita design perkhidmatan tu dah dapat memenuhi keperluan tu. Contoh e-learning, buat e-learning katakan. Tapi ada yang boleh guna device mobile saja. Because dia punya connection isu mobile tak ada. Dari segi device macam laptop kan atau desktop. Perkhidmatan tu boleh run tu channel. So kita dah design lah. Okay, mungkin dalam tempoh 5 tahun lagi dia akan dapat internet access because fiberization has run dah dilaksanakan. So kita boleh pula jual komputer murah macam dulu kan, ada program satu komputer something like that. So boleh dah expand for expansion. Fikirkan for expansion. Something like that. Itulah antara penyelesaian whole of government yang kita butuh. Bukan sahaja dari segi holistik tapi juga dari segi kebudayaan tu dah kena fikir. So that's why kita kata mengaplikasikan pemikiran secara architectural. So kita berfikir secara holistik, menyeluruh dan kita dah susun dah strategi kita macam mana. So itu adalah cabaran sebab tak semua orang boleh berfikiran macam tu kan. So hopefully all the young leaders yang dengar sekarang ni kan, kita tengah cuba untuk build up our young talents to be more strategic and technical lah kita. Katalah mampu besok kan jadi betul-betul jabatan teknik lah kita katalah. Sebab sekarang ni dibutuhkan untuk lihat semula jabatan teknik. Bayangkan kalau kita kena work together as a frontliners lah kita katakan untuk transform. Bukan sekat agensi perkhidmatan kerajaan tu. Kita tahu boleh kita drive. Mampu tak kita? InsyaAllah mampu ke? With the right skills and right attitude. So you kena belajar lah dari sekarang how to do things holistically, whole of government and ecosystem level. So ini faedah-faedah dia lah, tak payah sebut apa yang ni saya mention tadi. Cuma satu yang saya nak mention is in terms of keupayaan sumber manusia tadi. Sekarang ni walaupun saya tak pasti sama anda pernah pergi ke tak, atau pernah buat ke tak untuk enterprise architecture ni. Kalau you pernah buat, baguslah. Alhamdulillah. Tapi sekarang ni we have a very hard time to find leaders. Maybe not at the top leaders, even the middle management leaders
that can convey or communicate properly dari segi pendekatan holistik. Strategik lah kita panggil kan, pakar-pakar strategik ICT ni. Murah. Jadi you all boleh lah saya rasa untuk dah bring yourself untuk jadi gitu. Bayangkan you all jadi gitu. Sistem yang collect data tu, semua tiga-tiga aktiviti tu, kajian tu kita habis by end of this week. Supposed to be lah, sebab hari tu PKP, so ada delay sikit, tapi memang sekarang ni kita dah done lah collecting. Most probably bulan Julai, something like that. So yang tu akan melibatkan, katalah kita dapat data-data tu nanti, akan melibatkan all the agencies yang involved in terms of transformation. Currently kita ada dapat mandatnya daripada Jemaah Menteri untuk tengok balik perkhidmatan-perkhidmatan yang boleh digitalkan. So nanti mampu akan turun padang muka untuk lihat how we transform, bukan lihat apa yang boleh transform. Maaf kalau tak dapat jawab sebab dia macam blink keluar, lepas tu tak boleh baca je dah. Nanti saya baca. Ada lain kan. Okay, what are the challenges of digitalization? Ini memang kita kena challenges of digitalization. So menurut Gartner, these are 6 areas yang akan memang jadi challenge lah untuk kita buat digitalization. Terbukti sekarang ni in terms of policy and regulation, akta-akta kita ada sebahagian yang memang menghalang pengurusan data. Bila benda tu menghalang, memang kita nak buat government solution memang susah. So bila kata-kata end-to-end services apa semua tu memang susah. Sebab data tu kita tak ubah dia punya classification. So once kita dah ubah classification tu ataupun dengan kebenaran tertentu, secure, dan saya rasa boleh run semestinya. That's why data provenance is very important. Apa beza data governance dan data provenance ni? Data governance is how kita tadbir urus data tu. Tapi untuk data provenance, kita kena tahu punca ataupun sumber data tu kat mana. For example, macam sekarang ni di Malaysia, data-data yang kita berikan kepada kerajaan, which is we are the provenance of the data, right? Kita belum ada lagi kita panggil consent model. Macam kita nak pergi buat operation, we have to sign, right? Tapi untuk data protection kita belum ada lah. Dan satu lagi ialah nama terms baru lah yang diperkenalkan teknologi. Bisa equilibrium sebenarnya kan. Tengok macam mana balance yang digital dengan non-digital. I mentioned digital leaders just now. Of course, rakyat dia pergi elevate lah dia punya literasi lah untuk digital. Dan sekarang ini atur dah savvy jugalah kan. Kena trust tu isn't it? Paling kritikal in terms of Japanese regulation. Kalau kita tengah buat sekarang ni kajian sharing untuk data, kalau benda tu kita boleh come up with at the national level untuk govern data-data yang kita kongsi between private, between government agencies, so yang tu boleh prosper lah. Yang lain. Satu lagi is leadership memang. 209 perkhidmatan tu boleh download daripada MyGov.EA portal, boleh tajuk dokumen model rujukan. Semua dekat situ. It's open. Satu lagi kita punya cabaran is everything is about customer, kan? Kadang-kadang kita lupa diri kita ni customer juga tau. Government to employee, we are the customer as well, kan? So kena tengoklah. Semua nak seamless kan. Kadang kita dah buat dah satu dekat one channel, dan bila open another channel, another device, dah lari dah habis semua.
boleh login lah, tak boleh ni lah, tak boleh tu lah kan. So dia kena tengok kan. And then functionality pun nak seamless kan. Ada functionality untuk interact, ada functionality untuk chat, ada functionality untuk shop. Macam-macam semua. In one digital marketplace tu nak ada semua. Kan? So saya rasa yang tu kita serahkan kepada industri lah, kita govern. Which is best. Dia nak serve tu. Customer lah yang rakyat ni. Tapi untuk yang government machinery ni saya rasa kita kena balik lah ya. Kita semua kena bagi keinginan untuk kita boleh work in digital workspace kita kata lah. Sekarang ni belum boleh lagi ya. Bila kita suruh buat pekerjaan kerja dari rumah, suddenly some of us kata oh ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. So kerja tu WhatsApp. Macam mana kan? WhatsApp. Lepas tu kongsi data dekat negara tu. Kan? Yes, betul tu. Okay. Ini equilibrium tadi tu lah. Find the right balance. Jadi kita tanya perkhidmatan mana yang masih perlu kekal ada counter. We have the numbers. Even though you have counters, back end dia mesti digital kan. So how many percent do you digitalize? So kita tahulah ni ya. Bila kita come up with the whole proposal kepada RMK solution yang akan dinilai ni buat rasanya. We think about this. Sebab dia kata okay eliminate face to face. Tak boleh eliminate kan. Ada certain memang kita kena buat face to face kan. Contoh macam ni apa Dosh. Dia nak pergi check kilang punya equipment kan. Macam mana dia nak digitalize? Boleh kot punya drone, punya video, punya apa untuk dari jauh. So ada yang boleh, ada yang tak boleh lah. Kita combine kan. So kita kena tahu lah which one is which. So apa sebenarnya yang Gardner tekankan ya dalam kita menghadapi cabaran-cabaran digitalization ni dalam 3 perkara lah. Dia tekankan 3 perkara. Saja je nak share gambar saya pergi Barcelona kat Gardner Expo pada 2019. Terima kasih pada Mahfuzah yang datang. So strategi, cost and talent. So strategi tu untuk apa? So that kita dah strategize properly, kita confident lah. Walaupun dalam COVID ni kita kata okay boleh laksana. Kedua, kita mestilah mempunyai bakat lah ataupun skills So macam mana kita nak make sure that kita sekarang ni bukan ikut macam training dulu style tak boleh lah. Kita ada training yang program ni combine hard skills and soft skills ada. Bila dah belajar dah teknik bla bla suruh present kat depan tak ngerti kan. Lah stakeholder kita. Ada yang terlebih pada present bila tanya technical juga tak tahu kan. So kita kena ada combination of both lah. Itu kita kena challenges lah skill tu. Yang ketiga of course lah cost. Ini akan beratkan kepada solution kita. So dia kata if we focus industry strategy, insyaAllah kita boleh hadapi challenges of digitalization. Kami tak cakap insyaAllah lah saya. So nak bantu CIO ni semua bakal CIO kat sini kan. So CIO macam mana nak buat ni kan. So CIO kena tahu apa kan. Kata strategi must be agile kan. Agile tu macam mana kita nak buat. Macam sekarang ni kan perkhidmatan yang kita ada ni kita boleh tak agak-agak dengan maklumat yang kita ada tu setiap berubah konteks dia. Contoh sekarang kan daripada classroom education dah jadi digital education, ada tak ability to respond segera? Kalau ada then we are good, in a good hands. Kalau tak ada macam mana kita nak strategi? Jangan ikut je strategi lama yang 5 tahun tu. Kita kena ubah accordingly. So kena jajarkan balik strategi kita ni how to do ya. So, kalau boleh strategi tu janganlah
macam sekarang lah, long term ada quick win, right? So kalau boleh kita adopt, kita nak berubah tu sikit-sikit lah. Ada nampak fasa, jangan kata okay dah 3 tahun baru nampak dia punya hasil lah. Tak kan? Kita nak sekarang, so sekarang ni yang kena buat ini. So kita boleh reduce kata effort kita, tak apalah solution tu tak bercanggih sangat, tapi execution dia boleh buat awal. So kalau nak canggih lebih sikit, takes another month. Tapi dia dah nampak dah hasil awal tu, dah nampak. So that's how we strategize lah. Untuk laksana tu, definitely we have to have a very good team. And good thinker as well. Strategize, you must have a good thinker lah. Fikiran secara macam tadi tu, architectural, strategize, visionary. So kita kena ada that kind of skill as well. And then ni yang tadi cakap soft skill tadi tu. Kita kena bagi tahulah. Okay, kita dah buat jadi tapi kita tak bagi tahu dekat stakeholder yang punya tu kan. Perkhidmatan tu ataupun bagi tahu. Kita tak bagi tahu, dia orang macam tu apa ni tak berkesan lah BTM ni kan. That kind of speculation. Kita kena bagi tahu. That is how the communication should be lah. Communication skills ya. Bagi tahu tu pula janganlah bagi tahu. Saya pernah ditegur lah. You explain itu technical kata dia. Saya dah tak technical lah, masih tu technical. Mungkin terms-terms yang kita guna tu dia tak biasa. Dia rasa technical kan. So kita kena ubah. Terms dekat tim kita, technical people kita sebut macam ni. Tapi bila kita menghadap dengan orang yang tak biasa dengan benda tu, kita kena ubah terms tu ikut yang dia biasa. Macam mana ayam sama petik lah kan. Masuk kandang apa? Macam lah kan. So kena itulah tu. Tu skills tu. Kadang orang nampak macam mana macam biasa. How do you convince them? Kita buat tak boleh pun. Kadang ada perkataan yang dia orang suka guna atau dia faham lebih. Kita gunalah perkataan tu. Kena belajarlah dari segi macam mana nak influence people ya. Kedua dari segi cost tadi, kita sebut cut cost kan, kita selalu macam tu kan, reduce cost semua. Tapi walaupun maksud dia reduce, sebenarnya cara kita buat tu is optimize ya. So masa kita design solution tu, kita kata okay, sebab sekarang ni dah government recession lah for example recession, so kita kena lower the cost of operation. Macam mana kita nak optimize the cost that we have. So masa tu lah kita boleh propose the right solutions lah kan to support. Kadang ada benda yang kita kena adamant, kita kata tak boleh, benda ni tak boleh cut. Kalau cut memang tak jalan langsung, pun kena ada macam tu kan. Tapi ada mungkin peluang untuk kita shift lah kan. Contoh sekarang ni, ada some of the operation kita buat in the government. Mungkin ada some of the services tu, not necessarily government have to operate kan. Kita boleh outsourcekan manage services ke. So industri kat luar pun berkembang to support. Cuma dari segi model bisnes tu nak kena tengok lah dia memberi manfaatnya macam mana. Kita kata better how to utilize the ini CIO, tapi sekarang ni CIO banyak dia serah pada pengurus IT kot. Kita tak pasti. Tapi lebih lah sebenarnya kalau jadi CIO dan itulah yang kena tahu pasal advice the agency the government. Yang ketiga talent lah. Ini sangat penting dekat kita sekarang ni lah. Ada banyak grey area in terms of kerja-kerja tugasan data. Berkaitan dengan data. So kalau macam sekarang ni kita sendiri tak fight untuk the data tu is under us ataupun some of the data scientist semua tu is our specialty, orang akan ambil sebab ada juga orang lain ada that kind of skills. Statistician ada, orang yang memang dah pergi belajar tu ada semua kan. Lepas tu diorang pula tunjuk, diorang boleh buat dan kita pula boleh buat kan. So kena ada lah, kita kena show the talents tu. High performance teams tu mesti ditunjukkan macam mana dia boleh adopt kepada perkara baru macam tu.
So kena tengok baliklah program-program untuk kita build the talent ni. Sekarang ni kita tak ada macam ni panggil camaraderie tak ada close contact lah. Central dengan yang dekat agensi kan. Macam mana kita nak share knowledge kita bersama tetap semua. So they will go to ask us what are the minimum staff yang perlu ada if everything has been automated. Tapi kita kata walaupun kita automate kat sini, kita reduce kat sini, this kind of jobs belum ada yang buat. So kita kena re-skill orang supaya boleh buat job ni. So resource aligning lah. So yang ni sebagai IT leader tu saya kena tahulah macam mana nak dapatkan talent-talent macam mana nak build talent-talent. So, sekarang ni mampu tengah kaji balik semula bila kita kata model operation, IT model operations dekat agensi dengan central. Kalau kita jadi central agensi kat sini, sekarang jawatan dah kader, right? Dah jadi kader. Dan kita dah patutnya boleh centralize processes kat sini. So berapa sebenarnya yang ada dekat sana untuk operation. So macam tu memang very important lah in terms of melihat keseluruhan. Contoh macam tadi kita katakan, all the consolidations of data collection should be done kata kalau tak central pun dekat central cluster perkhidmatan tu. Kan? So mungkin dari segi operation untuk yang supporting services dah tak perlu kan. Kena lihatlah dari segi macam mana kita structurekan kita punya services so that support. Rasa sampai situ je lah yang saya boleh share hari ni. Kita faham berkaitan dengan bila kita sebut ekosistem apa dan digital service tu apa, ekosistem digital tu apa yang kena ada dalam ekosistem digital. So, terima kasih kembali kepada Puan Hasizah. Okay, terima kasih Dr. Is. Boleh dengar suara saya? Boleh. Okay, kalau ada soalan boleh typekan dekat ruangan chatting tu dan kemudian nanti kita akan bacakan. Dr. Is sebelum tu ada a few question tadi yang along the way Dr. Is bagi tu. Ada beberapa yang ke atas. Okay, tak apa saya bacakan. Yang satu ni daripada Kak Wan Amisha. Dia kata soalan dia private public data sharing di Malaysia kurang berkembang. Bagaimana di negara lain dalam konteks pembangunan negara? Okay. Benchmark kita dengan negara-negara luar, we have one akta for the national level. Macam kita sekarang ni, untuk data sharing, selalunya bagaimana agensi tu kongsi, kita state dekat pelbagai akta perkhidmatan yang khusus. So sekarang ni we try to come up with, kita panggil akta peringkat nasional. Sebelum kita come up with akta peringkat nasional for data sharing, kita akan buat dasar kat peringkat sektor awam dulu. So dekat situ sebenarnya it relates with macam mana dulu dia come up with PDPA semua tu kan. So sebenarnya akan ada satu nanti propose act untuk dekat peringkat nasional lah. Itu dia akan govern for public private. Tapi untuk kita yang government to government pun kita akan ada untuk kita punya. Sekarang ni government to government pun tak secara clear. Kita ada EJA yang tak ada punishing punya power kan. So yang kita akan come out with terus dasar baru. Okay, so maknanya nanti akan ada akta lah yang govern public to public dalam public sector and also private to public, public to private lah ya Dr. Is. Dekat luar negara macam tu lah. Ya, dekat kalau kita tengok kan dekat overseas dia orang memang govern by regulation lah. Satu lagi kita come up with governance, national level governance. National level governance ni juga yang akan kita contoh kan, macam ada beberapa data-data yang kita perlu collect daripada rakyat yang perlukan rakyat punya consent. Tapi will be used by many entities lah. So kat situ dia akan ada contohnya tadi kita akan propose the consent model. Macam mana nak dapatkan hak tu rakyat. So, maknanya macam mana kita nak halalkan penggunaan data tu lah, nak macam nak dapatkan data tu. Macam mana kita nak dapatkan data dan macam kita nak jaga supaya yes. Okay.
Okey, soalan seterusnya Dr. Is ni daripada Khairul. Okey, dia kata kementerian atau agensi atau jabatan yang memberi perkhidmatan tu tak limit pada satu cluster kan? Boleh across few cluster kan? Tu soalan dia. Ya, boleh. Betul. Betul. Betul, boleh. Contoh macam health kan. Yang berkaitan dengan pemakanan tadi, bekalan makanan, health is also playing a role. All the drugs and supplement yang kita guna herbs ke apa semua kan. Dia play a role juga. Okey. Kalau kita tengok MySejahtera pun macam tu kan Dr. Is. Dia ada kluster keselamatan, MKN, KKM, kluster kesihatan kan. Mampu tak beram. Okey, so soalan seterusnya daripada Muzamil ni, daripada Muzo. Dia kata boleh tahu timeline untuk sistem yang collect data tu dan apa future proposal yang in place. Okey, kita sekarang ni tengah buat tiga. Untuk perkhidmatan akan ada satu exercise kita panggil new norms, new normal. Perkhidmatan baru dan juga melalui lah kita dapatkan macam mana kita nak transform atau digitalize perkhidmatan kita. Hari tu kita buat one exercise kita panggil end-to-end. One of it is end-to-end lah end-to-end services online kita dah collect. So kita akan daripada situ kita akan tengok yang mana common services, yang mana sebab kita ada kluster yang 209 tu, so kita boleh tahu di bawah kluster mana dan perkhidmatan mana. So dekat situ kita akan tengok how we design perkhidmatan tu lah for a long term. Short term kita cuma minta dia buat end-to-end dulu. Yang kedua kita buat kajian data sharing. One of the objective of kajian ni ialah to identify dan pemilikan data based on regulation dan juga prejudice. Mesti data yang collector mesti ada dia punya mandat lah daripada data yang mana supaya kita boleh kata dengan khusus dan sah, okey data ni memang agensi ni boleh collect. Begitu. So that is we call it data governance and data governance. Satu lagi ialah kita tengah bangunkan sistem aplikasi sektor awam kita panggil, yang mana dia ada the details of setiap application tu yang kita cadang nak buat profiling dari tu dengan dia punya solution sekali, teknologi solution sekali. So from all these three yang kita collect ni, kita akan come up with a standard, government wide standard architecture atau reference architecture, yang mana dia akan membantu agensi dan juga jabatan untuk classify kan sebelum dia come up with solution, dia boleh rujuk yang ni semua dah ada dekat sini, so dia boleh classifykan perkhidmatan tu nak dibuat macam mana dan bentuk apa dan sistem apa yang mungkin similar boleh digunakan. So itu future lah, untuk kita plan sampai 2022 macam. Okay. Jawab tak? Okey, Dr. Is ni ada lagi soalan kat sini. Ini daripada Khairul. Dia kata sekiranya tidak confidential, boleh doktor share apa yang doktor maksudkan sebelum COVID tak boleh, bila dah COVID boleh pula? Bukan saya yang sebut, yang tu sebenarnya kita tengok teks dekat yang PM lah, ada slide tu kalau nak. PM sebut beberapa area yang memang kita dah ubah. New normal dia panggil Sebelum COVID tak ada, lepas COVID ini kita dah buat. Lepas ni terus sambung je, dia kata jangan nak balik. Macam tu lah lebih kurang. Alright. So itu quotes daripada PM lah kan? PM, yes. Okay, so the next question is daripada SF Ramli. Dia tanya bagaimana whole of government ini dapat membantu untuk mengatasi isu sistem dalam public services seperti sistem kehadiran yang berfungsi secara berasingan untuk pelbagai agensi. Betul. Itulah yang saya sebut tadi tu, kita collect maklumat sekarang ni, application apa dan perkhidmatan apa. So daripada situ nanti bila kita cadang untuk consolidate, mampu will have a team yang untuk propose overall solution tu lah. Kalau kita nak consolidate nak jadi satu macam mana. Sebab ada juga yang sesuai untuk kita consolidate, ada yang mungkin kita distributed punya deployment lah. Tapi dari segi data tu macam mana lah dari segi solution tu. Tapi definitely by end of 2022 kalau kita data dah ada, kita dah boleh nampak dari segi keperluan. Sebab kita dah sekarang ni contoh
sistem latihan. Ada berapa banyak sistem latihan kat sini sudah ada dasar juga. Betul. So, yang tu akan ada transformatif dari segi government operations lah. Okay. So soalan seterusnya doktor ni daripada Puan Nurul Afzan Idris, ada 2 soalan. Okay, yang pertama, adakah akta ataupun dasar perkongsian maklumat ni nanti akan merangkumi keseluruhan data, include data geospatial atau hanya textual data sahaja? Okay, yang ni memang semua sekali. Semua, kita cover semua lah. Cuma dari segi operationalnya bergantung kepada macam mana kita structure the governance tu. Sebab geospatial is one specific area yang dia support kepada data-data yang transactional context yang lain, operational juga, tapi dia, the way that they govern different. So kita kena tengok juga dari segi aspek governance tu. Tapi dasar tu akan merangkumi semua lah. Okey, seterusnya doktor boleh kongsi status terkini pelaksanaan MyGov EA, berapa kementerian yang telah bangunkan EA dan ada tak kajian impak dilakukan mengenai keberkesanan EA dalam bisnes kementerian? Okay, impact belum lagi. Tahun lepas kita cara buat 6 tak gerak. Tahun ni kita cara buat 6 pun tak gerak. Tapi setakat ni yang betul-betul dah buat, yang sebab dulu kita tak ada penggiling baru keluar this year. Tapi dalam masa yang sama berlaku pula PKP kan. So sekarang ni yang betul-betul tengah buat Kementerian Pendidikan yang dah siap Jabatan Perumahan Negara, Pak Minsun Jabatan JPN, Pendaftaran Negara. Pendaftaran Negara. Dan 2 yang memang dah buat sendiri, 3 yang dah buat sendiri, MF dah buat, KKR dah buat, JKR dah buat. Tapi certain area lah yang buat. Sebab contoh macam KKR, dia nak tengok dari segi keseluruhan proses of yang melibatkan perancangan, perolehan sampai habis aset apa semua kan, for physical kan. So yang tu dia buat macam mana nak buat the whole chain of proses tu. Melibatkan MOM, melibatkan banyak basis lah. Jadi yang dia tak panggil EA, macam JPA, dia tak panggil EA, dia panggil transformasi sumber manusia. Tapi back end dia are using EA punya approach lah. Juga dia buat sendiri yang tu dengan konsultan. So banyak jugalah yang dah dia pun buat sendiri. Cuma kita ni dekat sentral kita fokus supaya dia masuk dalam repository dah buat design semua tu kan. Yang tu kita impose through Jetisa lah setakat ni. Baru permohonan. Maksudnya belum dilaksanalah kan. Dia dah buat architecture untuk tujuan permohonan masuk dalam kita punya repository. Yang dah laksana tu setakat ni tak banyak lagi lah. Susah nak suruh agensi buat ni. Sebab benda baru kan. Betul. Baru start last year. So masih lagi kalau 2 tahun tu baru belajar nak bercakap Tak, kalau suruh dia orang sendiri cerita dekat kementerian tak berani lagi lah. Itu yang saya cakap tadi tu, architectural thinking tu, culture dia tak, belum. Okay, so ada soalan lagi. Tengok kat sini macam dah tak ada soalan dah. Tak ada kan? Agak semua nak balik, nak masak dah kot Dr. Is. Dah, pukul 4 dah kan? Dia yang balik pukul 4 kan? Flexible hours. Yes. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, saya recap sikit lah ya Dr. Is. Kita punya take home punya notes lah daripada pembentangan Dr. Is tadi. Okay, pembentangan hari ini basically mengenai whole of government and kita sentuh tentang EA and everything. Tapi sebenarnya dia punya ultimate objektif dia satu, iaitu untuk pendigitalan. Betul lah Dr. Is kan? Ya. Yeah.
kita ni towards pendigitalan ekosistem kerajaan lah. Okey, perkhidmatan awam. Dan selain daripada teknologi, yang penting juga di sini adalah keupayaan sumber manusia tu sendiri, dan aside from technology skills, kita kena ada soft skills juga untuk membawa inisiatif ni ke depan, untuk make sure inisiatif ni berjaya lah. So macam tadi kita tekankan kat sini yang kita punya cabaran adalah talent, cost dan strategi. Dan kita nampak kat sini cabaran dia bukannya side teknologi saja. So sebagai orang IT dalam kerajaan ni, kita dah tak boleh nak just tumpu pada kemahiran IT saja. Kita kena keluar, kita cari kemahiran lain, kemahiran komunikasi, negotiation dan sebagainya untuk kita move forward dan menjayakan semua inisiatif ni. Dan kemudian kalau kita tengok dalam whole of government ni, the most crucial element yang memainkan peranan penting is data. So it's all about data, data integration, data sharing and everything. So key dia, kalau kita punya data tu, kita akan menjadi sangat powerful lah, sebab data ni macam sekarang ni dia ada satu quote yang kata data is king sekarang. Bukan money dah. Okay, so itu take home notes dia untuk hari ni lah. So sebelum saya serahkan balik daripada Puan AA, Puan AA ke yang mengomen ni? Puan Azlina kata orang lain juga perlu bersedia terima skill penggunaan pendigitalan Jaja. Ya betul Puan. Oh, definitely. Setuju. Setuju Puan. Okay. So, okay, ada apa-apa lagi rasa macam dah tak ada dah. So saya serahkan kembali kepada AJK Pejasa. Terlebih dahulu terima kasih juga AJK Pejasa jemput saya jadi host. Dan terima kasih sekali lagi kepada Dr. E sudi berkongsi dengan kita pada hari ini. Slide dan video ni akan diupload di portal Pejasa dan juga di YouTube Pejasa. So siapa yang nak tengok balik, nak download slide nanti boleh ke portal Pejasa dan YouTube Pejasa. So akhir kata semoga sesi kita pada hari ini bermanfaat untuk kita, dan kepada semua selamat berbuka puasa, selamat memasak, selamat membeli, selamat berbuka puasa, dan semoga kita semua dapat mengejar 10 Ramadan yang terakhir ini insya-Allah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pihak Pejasa, kita mengucapkan terima kasih kepada hos jemputan khas Lama lah, rindu suara kepada Dr. Is lah. Masih belajar gitu. Dr. Is sangat memberi pencerahan namanya mengenai konsep whole of government tu dah nampak cerah. Dan juga hubung kait di antara komponen yang terlibat. Juga kita dapati bahawa kita dalam kerajaan ni adalah satu perjalanan ya. Kita bukan proses, kita adalah satu perjalanan, it's a journey. Satu perjalanan yang mana setiap komponen tu kita kena involve, kita kena ambil berat, kita kena melibatkan diri kita. Kita adalah menjadi batu bata yang membina ke semua itu. Betul ya Doktor ya? Betul. Saya ada satu soalan tadi, saya tanya antara 6 perkara yang penting dalam membentukkan fokus area tu. Fokus area tu daripada 6 tu saya nampak personally pada saya ialah kekuatan sumber manusia. Jika kita bila kita bagus, insya-Allah semua akan bagus. Ya. Cuma pembeza kita ialah segmen ataupun area mana kita involve. Tidak semua orang boleh jadi strategi. Tidak semua orang. Kita selalu kata kita orang teknikal. Sebenarnya tidak berapa tepat lah quote statement tu kan. Sebab kena ada orang yang kena, setiap kita kena ada satu bidang pengkhususan yang kita kena involve. Yes. Sekarang ni mungkin kita especially the 48 and above, kita selalu rasa kita managing level. Tapi bukan tak boleh managing je. Kita kena ada juga skill. Kita kena ada satu area yang kita kena really hands on lah ya. Betul. Alright, Doktor. You have to experience to tell, right? Correct, betul. So terima kasih banyak bagi pihak Pejasa dan juga pada pendengar semua.
Itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.